شر ما سلك له لك بنعمتك علي وأقول بسمع إلا تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam yang penuh barakah ni Allah izinkan kita sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. InsyaAllah dalam kita meneruskan kajian ilmu kita dalam perbahasan syarah hakikat kehidupan ini, kita telah pun masuk pada di sini Ustaz 72, betul? 79 73. Alhamdulillah. Baik, masih membincangkan dalam fasal perbincangan usul kedua kehidupan. Usul kedua kehidupan. Kita ada 4 usul, 4 asas perbahasan yang mana Allah takdirkan untuk memahami perbahasan kita ni. Apabila kita kaitkan dengan kehidupan, maka kita tidak boleh lari daripada 4 asas ini. Iaitu bersandarkan pada sifat wajib bagi Nabi SAW. Asas yang pertama dalam perbahasan kehidupan itu adalah siddiq, iaitu jujur, benar. Bermaksud kehidupan mestilah dimulakan dengan kebenaran, mencari kebenaran dan membenarkan. Bukan cari kebenaran saja kemudian menolak kebenaran. Ada orang begitu sehingga sesiapa yang menolak kebenaran termasuklah di dalam golongan orang yang sombong. Sombong ni tak cium bau syurga. Nabi kata orang yang sombong adalah pertama orang yang meremehkan orang, yang kedua orang hadis, yang kedua adalah orang yang menolak kebenaran. Dia tolak kebenaran, dah tahu kebenaran dah. Dunia ini mata'ul ghurur. Kebenaran yang Allah katakan dunia ini semua kesenangan menipu. Tapi orang tak percaya, apa tipu pula ni? Real ni, nampak ni. Aku dapat nikmat pada dunia katanya. Dia katakan kita bawa akhirat yang benar. Carilah keuntungan akhirat melalui dunia tu, bukan mencari keuntungan dunia sambil-sambil cari keuntungan akhirat. Akhirat bukan sambilan jemaah sekalian. Akhirat itulah keutamaan full time, sambil-sambil dunia. Sambil-sambil dunia. Yang ni kalau kita lihat dalam perbahasan usul kedua amanah, macam mana kita boleh kaitkan dengan sambil-sambil dunia ni? Memang Allah kata dalam Quran. Kalau dalam rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77, kalau surat 76 langkau sekejap. Kita langkau sekejap surat 76, kita tengok jemaah sekalian.
Membina hubungan dengan Allah dan manusia. Manusia ni dunia lah. Pertama kena bina hubungan dengan Allah tu. Allah membina hubungan dengan Allah tu mestilah ikut apa yang Allah katakan melalui kalamnya. Ini kalam Allah. Allah kata apa? Dunia ni makam apa? Makam keperluan je tu. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang utama Allah suruh cari kurniaan Allah untuk pahala melalui dunia tadi. Allah bagi harta, guna harta dapatkan pahala. Kalau boleh kita nak harta kita semua bagi untuk pahala. Allah kata apa? Jangan sampai begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan nasib kamu kat dunia ni. Apa maksud nasib kat dunia ni? Nasib susah senang ke? Bukan. Nasib kat dunia ni keperluan dan bekalan saja. Nak makan, minum, pakai. Jadi makam dunia ni sambilan. Tapi kalau ada orang faham, dia terbalik. Dia kata apa? Kalau tak ada dunia, macam mana nak ada akhirat? Dia balas kat situ pula. Salah tu jemaah sekalian. Itu pahaman yang salah, menyebabkan boleh rosak akidah kita silap bulan. Sebab iman akhirat, menaikkan akhirat berkenaan dengan iman. Man amana billah wal yaumil akhir. Baik. Maka bila kebenaran dah masuk, kita dekat dunia ini sementara, semua orang tahu, maklum. Tapi walaupun dah tahu, dia tak rasa macam sementara. Dia rasa macam kekal, dia rasa. Tu bahaya. Sebab apa? Celik mata, ada lagi aku ini lagi. Dia rasa macam tak mati lagi. Macam tu. Celik mata, ada lagi. Walhal setiap hari ada orang mati. Kalau pergi Mekah, Madinah, tuan-tuan sekalian, hakikat kehidupan. Nanti siapa jemaah yang pergi umrah nanti, ingat hakikat kehidupan. Di Mekah, Madinah, memang Allah buka hakikatnya. Buka kebenaran. Apa dia? Hidup menunggu solat, menunggu mati. Itulah kehidupan. Ataupun menunggu solat, ataupun menunggu disolatkan. Itu je lah. Solat jenazah tu jadi macam dah solat ba'diyah dah. Boleh kata setiap waktu solat ada solat jenazah. Saya pergi, adalah sekali lah. Yang tak ada 5 waktu tu semua ada. Sama, Mekah, Madinah boleh sama. Kadang-kadang tertanya hati tu kan, tak habis stok mayat ni, contohlah. Macam mana? Tapi Allah, hari ini Allah izinkan untuk mengalami suasana bagaimana pengurusan jenazah. Seorang jemaah dia, isteri dia keguguran anak. Tunggu 8 tahun nak nunggu anak, Allah pilih gugur di sana, di Mekah. Pergilah tengok, opah sana jemaah sekalian, hospital pengurusan jenazah. Bukan bilik mandi jenazah dah, hospital. Berderet dia punya van semua. Semua kematian di Mekah diuruskan di situ. Sebab tu cepat kan. Baik. Jadi memang hari-hari ada orang mati, tapi tak rasa. Para ulama mengatakan bahawa bila kita ziarah dalam bab sifat mahmudah, zikrul maut, ingat mati, bukan waqarahiyatul maut. Tu hati-hati, tu benci pada kematian. Kita kena ingat. Bila ziarah tengok orang meninggal, ulama kata apa? Yang meninggal tu aku. Bukan orang tu. Misalkan dia tengok jenazah ziarah orang meninggal, dia meletakkan yang meninggal aku dia. Memang dia masuk sekalian. Tak tahu siapa yang mungkin lagi pengalaman hidup balik, kita tahu orang ada macam tu tak. Kokok lah ada. Kita memang sekalian bila meninggal sekali, kita tengok jasad kita. Meninggal dah aku ni. Sudah ni. Meninggal dah aku. Betul tu ulama buat. Maknanya kata kita tengok jenazah, ibaratnya tengok tu roh kita lah ni. Jasad tu jasad kita lah tu. Ibarat gitu dah tengok. Allah meninggal dah aku ni. Pergi pula talqin kan. Dengar. Yang talqin tu yang dah meninggal ke dalam dah. Nak talqin tu untuk orang yang hidup. Untuk orang yang hidup masalah. Ini ada satu cerita. Saya lupa siapa yang tanya dekat mana. Tapi cerita ni kisah benar lah, dia tanya kat saya. Ustaz, apa hukum buat majlis kenduri tahlil? Dia tanya. Buat tahlil keluarga lah. Tahlil keluarga. Saya kata tahlil keluarga buat tu. Bagus. Yang penting tahlil tu anak kena ada. Jangan sap-sap kat orang pula. Dia tahlil anak beranak tak ada. Hati-hati. Contoh kadang-kadang suruh kat masjid, suruh orang. Baguslah. Tengok keluarga tak ada, wari tak ada. Walhal doa yang sampai tu doa anak tu. Dah pasti kan. Dia bawa kat rumah. Lepas tu, tapi Ustaz, lepas kenduri tu Ustaz, ada karaoke. Ada karaoke tu. Macam mana hukum tu Ustaz?
Allah payah nak jawab, kata. Payah nak jawab. Dia kata dari tradisi orang situ. Saya pun kata barangkali kenduri tahlil tu untuk orang mati, karaoke tu untuk orang hidup, nampak gayanya lah. Saya cakap macam-macam perangai orang. Baik mas sekalian, itu kebenaran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Wala nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Al-Anbiya ayat 35 kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Mati. Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un. Kembali tak kita pada Allah. Dia pun semua mati. Jadi kalau kita imbas balik Ustaz 73, kita balik pada Ustaz muka surat 73, daripada kupasan dan kefahaman yang sudah dibina pada fasa siddiq. Ni kita syarah balik fasa siddiq tempoh hari. Fasa siddiq ni membawa kepada kita meneroka pada fasa yang mana hidup ni bermula dengan kebenaran. Benar tu apa? Benar tu rujuk pada Allah. Wa qul haqqu min rabbikum, rujuk kembali kepada Al-Quran, kalamullah, kalam Rasulullah SAW. Para ijma' ulama kata apa? Kemudian tengok balik dunia ni. Bukan tegur-tegur tengok dunia. Kita tak disuruh tengok-tengok dunia. Tak. Tengok dalil yang pertama turun apa maksudnya? Wahyu pertama turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita masuk Ramadan nuzul Quran pula. Iqra. Bacalah. Baca apa? Baca dunia ke? Ramai orang suka kaji dunia. Kaji, tengok, buat fokus, buat projection, kaji poin orang, kaji orang itu. Tak disuruh kaji-kaji benda dunia ni dengan begitu saja. Allah suruh kaji itu dengan apa? Dengan nama Allah. Bermaksud bahasa mudah gini. Dulu kita dah berjanji dengan Allah. Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita semua imaskan dah berjanji dengan Allah. Dan Allah ambil janji kita. Datang dunia ni, bahasa dia, nampak tak aku? Kenampak dunia je. Lihat kekuasaan aku di dunia ni. Bukan lihat dunia, lihatlah dunia. Tak ada. Malah lebih dahsyat, perlihatkan dunia untuk dipuji. Tunjuk kat orang, tengok aku ada apa. Tunjuk kat orang pula. Sambil-sambil selitlah agama sikit. Alhamdulillah, ini rezeki pada Allah. Padahal nak tunjuk apa dia ada. Hati-hati. Allah suruh lihat dia. Lihat bermakna dengan mencari ilmu di dunia ini agar kita mampu melihat kebenaran yang sebenar yang ada hanya dia, yang lain semua binasa. Nampak? Kalau bermula hidup itu siddiq. Kalau maksud dalam iman, tasdik. Iman bil makna tasdiqu bil qalbi. Tasdik membenarkan dengan hati. Jadi hati kita dimasukkan dengan iman. Kemudian iman nampak dunia ni bermula tiada, bukan ada. Kalau kita gandingkan dengan tauhid. Sebab tu perbahasan hakikat kehidupan ni kalau bersandarkan pada ilmu perbahasan tauhid dan tasawuf. Hidup, kalau tanya ilmu apa yang nak dibahaskan dalam kehidupan, ilmu tauhid. Tauhid yakni belajar tentang sifat Allah, segala sifat wajib bagi Allah, harusnya, mustahilnya, dengan sifat 20 yang kita belajar Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Kemudian dengan sifat itu, kefahaman tauhid itu bubuh dalam kehidupan lah. Kemudian tengok kehidupan. Sifat yang pertama, nafsiyah, al-wujud. Nafsiyah, wajib bagi Allah, bagi zat Allah Ta'ala. Yang ada hanya Allah. Kalau ikut pada Imam Ahmad bin Hanbal, mengisbatkan al-wujud bil makna yang ada hanya Allah. Bermaksud kita tengok dunia, bermaksud dunia ini bukan dunia yang ada, isyarat kepada yang ada itu Allah. Mau nak tengok ni kadang nampak mudah, tapi ia je melibatkan hati. Kalau hati dah terijab, ya Rab, na'udzubillah min zalik. Contoh, hari ni kita faham, selalu saya buat tamsilan begini, contoh begini. Tengok lampu terpasang, kipas terpasang waktu malam. Lalu nak pergi rumah kawan, pergi rumah saudara. Datang bagi salam 3 kali, tak menjawab. Kita pun cakap, lampu terpasang, kipas terpasang, orang ada ni.
Kita tak kata lampu ada, tak kata kipas ada. Tengok rumah orang terpasang lampu kipas ni, ada lampu lah, ada kipas lah. Tak ada orang sebut gitu. Ada terpasang lampu kipas bermaksud ada orang ni. Bermaksud kipas dengan lampu tak boleh pasang sendiri. Dan kalau tengok alam ni tuan-tuan, tengok matahari, tengok langit, tengok bumi, isyarat bumi ada, dunia, matahari ada, langit ada, ataupun Allahnya ada. Allahnya ada. Sebab tu kalau kita lihat dalam surah Yunus ayat 31 dalam muka surat 72, perbincangan bulan lepas, kita tengok mas sekalian. Allah tanya kepada orang musyrik, siapakah yang memberi rezeki pada kamu dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati, mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Siapa pula yang mentadbir urusan sekalian alam? Orang musyrik ni, dia akan jawab apa? Allah. Tapi pada masa sama, dia musyrik. Masa apa? Kalau aku, contoh alam semesta dia kata Allah jadikan, semua Allah uruskan. Tapi bila masuk pada alam diri, alam perniagaan, alam rumah tangga, alam apa, kerjaya, alam remaja, semua alam lah kita ada. Kita mau jawab, kalau matahari itu isyarat, bumi isyarat ada matahari, isyarat kepada ada Allah, bukan matahari yang ada. Kalau letak pada perbahasan diri kita, kita ada rumah, ada kereta, ada isteri, ada anak. Tengok cermin, tengok diri kita, isyarat siapa yang ada? Allah yang ada. Sepatutnya macam itu. Tapi tanpa sedar, dia akan melakukan perkara yang Allah murka. Musyrik. Tanpa sedar. Apa dia? Kalau aku tak usaha tak dapat. Aku yang ada kan semua ni. Aku yang gini. Dia macam buat collaborate dengan Allah. 50-50. Sedangkan semua Allah Ta'ala. Kita berusaha je. Memang Allah menciptakan perlakuan kita. Kita melakukan, tetapi tidak menentukan. Allah takdirkan pilihan. Ini pun kena faham. Dalam bab ni saya masuk sikit lah. Dalam bab akidah saya ngajar dalam sifat 20, Al-Qudrah, Al-Iradah. Baru minggu lepas, hari Ahad, saya dah buat kelas mingguan mas sekalian. Perbahasan kitab sifat 20 ni. Nanti kalau habis ni boleh saya masukkan juga ni. Ini guru saya ajar sejarah dan kupasan pendekatan akidah sifat 20 ni. Kita kena mantap akhir zaman ni, kena mantap mas sekalian. Bila kita kaji, bila tengok nak tak nak memang kena. Sebab kehidupan takkan lepas daripada sifat 20. Takkan lepas. Contoh kudrat iradat. Baik. Ada orang kata apa yang kita pilih tu bukan dalam takdir. Nampak? Ada orang faham macam itu. Salah. Semua yang berlaku dalam takdir Allah. Malah memilih juga Allah takdirkan kita memilih. Allah menciptakan baik dan buruk. Allah menciptakan perbuatan kita. Allah mencipta pilihan kita. Semua ciptaan ini di dalam takdir Allah. Dia panggil kudrah iradah. Kita melakukan kerana mengikut ketentuan. Allah dah tentukan kita melakukan. Allah tentukan kita juga untuk memilih baik dan buruk. Bukan dah ada ni macam mana ikut je lah. Dah Allah suruh pilih. Kalau tak ada baik buruk, maknanya baik saja, baru tak ada pilihan. Allah yang wujudkan pilihan itu. Dan Allah wujudkan kita untuk berfikir. Allah wujudkan kita untuk memilih. Bukan kata ini baik jahat bukan dalam takdir. Baik jahat dalam takdir Allah. Begitulah kita bila melihat alam dunia, alam diri, semua dalam takdir. Maksud apa? Semua dalam kekuasaan Allah. Kita melakukan sehingga boleh dapat hasil yang kita sangka hasil kita tu, itu dikurniakan Allah, bukan hasil kita sendiri. Tu hati-hati. Sebab itu dalam perbahasan ini kita letakkan dalam perbahasan sidik, kita akan bawa kepada meneroka pada fasa pemenganan dalam diri yang lebih khusus untuk memahami akan pelaksanaan akal. Kita hati dulu, iman masuk, akal masuk. Nampak? Asy'ariyah cantik ni. Cantik. Ada orang hati-hati akhir zaman ni, ada pula golongan-golongan yang menafikan kajian sifat 20. Jangan. Ini perbahasan yang bermula pada ulama salaf lagi. Imam Abu Hanifah dah start.
Kalau kata tak ada, dah masalah. Ada. Perbahasan sifat 20 ada. Cuma tak disebut sifat 20. Tapi sifat yang dibincangkan dalam sifat 20 ada. Yang mengasahkan sifat 20 susunan kurun ke-9 Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Sifat yang dibincangkan dalam sifat 20 tu ada. Imam Ahmad bin Hanbal ada, Imam Abu Hanifah ada. Dalam Fiqhul Akbar, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ada. Baik. Maka bila kita dah mantapkan hati, sebab tu mula-mula kena iman. Zikir ni, kenalkan anak kita dengan Allah. Kenalkan alam ini bermula tiada. Kalau kita tak boleh nak explain in detail, cukup dengan secara ijmal, secara ringkas, bermula alam tak ada, cukup. Habis, ayah, abah, macam mana bermula tiada? Yang mengadakan Allah. Kemudian dia cari nanti. Atau kita tu bagi tahu. Kerana sifat Allah itu sifatnya yang maha ada. Cukup, kita faham macam itu. Jadi apa-apa kamu nak ada kat dunia ini, kamu kena minta yang maha ada. Allah adakan apa yang kamu tiada. Ingat, segala apa yang kamu ada bukan hasil daripada kamu, hasil daripada Allah yang mengadakan. Walaupun kamu Allah berikan usaha, memberikan ikhtiar, memberikan tenaga, memberikan masa, tapi tidak bermakna kamu yang mengadakan apa yang kamu usahakan. Kalaulah usaha menyatakan ada, berapa ramai orang usaha tapi tak ada. Dan lain sekali dia tengok mana-mana jambatan, lebih baik aku yang tak ada. Pum, terjun. Usaha tu tak ada, usaha ni tak ada. Dan sekali baik aku yang tak ada. Pum, terjun. Wa na'udzubillah min zalik. Tuan, untuk bahas senang. Orang kata kita kena usaha bagi ada. Okey, aku cabar. Kalau usaha menentukan ada, berapa ramai yang berusaha tapi tak ada. Sebab ada hasil tu bukan atas kita. Kalau orang nampak ada tu dengan kurniaan Allah, Allahu Akbar, ramai akan datang kepada Allah sujud. Balik kerja, dia akan doa, ya Allah, aku dah kerja, dah usaha, jadikanlah usaha yang aku lakukan ini berhasil. Bukan usaha tu mesti berhasil. Kita kena minta dengan Allah untuk bagi berhasil. Dan kita tak tahu apa yang Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Kita tak tahu. Dalam usaha yang kita lakukan itulah termasuk kadang-kadang dalam perbahasan mu'allaq, contoh takdir yang berubah. Berubah bukan kita yang mengubah, tetapi Allah telah tetapkan perubahan di Lauhil Mahfuz. Batu kita kena doa dengan Allah. Kita tak tahu tang mana yang Allah tetapkan perubahan. Kokoklah usaha kita ni rupanya terletak dalam perubahan yang Allah telah tetapkan. Syukur. Semua tu dalam sistem pentadbiran Allah SWT. Baik. Maka akal pun masuk. Bila hati dah terima bahawa yang ada hanya Allah, akal pun mula berfikir. Betul. Kalau yang ada tu Allah yang adakan, maka akal pun mencari jalan mengikut syariat. Akal Allah bagi untuk ikut syariat, bukan untuk mikir dunia. Fikir dunia sampai langgar syariat, itu kan berfikir namanya. Ada orang bangga konon-konon dia kata kita kena open minded. Apa cerita terbaru tu? Yang viral saya tak tengok apa? Luna Lina apa tak nama? Tak tengok ah. Allah ni semua muka ahli masjid semua ke apa? Tak sempat tengok Ustaz. Betul. Dia nak tengok ulasan je. Tengok ulasan kat Facebook ke apa, ada satu cerita Melayu kita mempromosikan liberal. Apa Luna ke apa dah? Saya tengok ada komen dalam ni. Tak ada. Apalah, tak kisah cerita apa tu. Dia kata apa? Islam ni tak boleh jumuk. Ni hati-hati. Akhir zaman ni dipanggil permasalahan dalam akidah. Dia melihat Islam ni dalam konteks jumuk. Dia yang salah. Dia salah guna akal. Kita tak panggil dia berakal sebenarnya. Sebab orang yang berakal, orang yang boleh melihat Islam tu secara luas. Kafah. Yang siapa-siapa melihat Islam secara jumuk, maka dia tak gunakan akal lagi. Tak kisahlah sijil depan yang menjela ke apa. Apa yang dia ada ke, Allah tak iktiraf sebenarnya akal dia. Akal ni diiktiraf bila dia mampu melihat sinkronis, keharmonian, kewujudan agama itu memandu arah akal. Dan sebenarnya bila dia pandukan akal dia dengan mengikut iman tadi, dan hatinya bergabunglah, hati ni kat iman dia, maka itulah dinamakan sebagai kafah, keseluruhan. Dan Islam ni bila memerintah dengan akal ni, dia memerintah akal kita dengan hukum, maka kita akan
berada dalam landasan yang elok. Orang yang ikut hukum ni dia takkan suka menghukum. Dia ikut hukum, dia takkan suka menghukum. Contoh hukum kejadian tentang tauhid tadi, takdir. Contoh jemaah sekalian, dalam bab qudrah iradah ni ada dibahaskan tentang perbahasan mungkin. Iradah ni, yang ni berkehendak. Kehendak Allah Ta'ala menguruskan hal-hal keadaan yang mungkin, yang harus boleh ada, boleh tak ada. Dunia ni barang mungkin, bukan barang mustahil. Berapa ramai orang mustahil aku nak senang. Mustahil ni, berapa ramai orang salah guna perkataan mustahil dengan harus. Dia ingat mustahil tu sebab apa? Dia nampak diri dia takkan boleh. Dia tak nampak bahawa yang menentukan itu Allah, bukan dia. Harus ada, harus tiada. Itu saja. Harus Allah mengadakan duit untuk kita, dan harus juga untuk meniadakan. Atau berbahasa secara umum lah. Ni bila tengok orang senang ataupun tengok ini, mustahil lah aku. Mati duk balik tak senang kan? Boy. Siapa cakap tu? Iyalah, aku ni siapa? Aku tak ada apa. Aku tak boleh buat apa-apa kat dunia ni. Mati duk balik aku tak berjaya. Oh, sedap dia buat keputusan. Itu sebab dia tak ikut hukum. Akal dia tidak digaris pandukan dengan kebenaran. Baik. Dan peringkat ini bila digabungkan jemaah sekalian, susunan untuk bab amanah ni, dia melibatkan akal dan hati yang mula memandu akal. Hati yang dibangunkan dengan apa? Sidik lah. Maka datanglah pelan tindakan. Ini saya namakan bahasanya pelan tindakan lah, sebab kita nak gunakan dalam kehidupan. Dia panggil action plan. Apa next? Dah beriman buat apa? Sidik tu bincang iman. Dah kata Allah je yang ada, kita kena buat apa? Kita buatlah apa yang Allah suruh. Sebab yang ada hanya Allah. Jangan cuba lawan. Tu patutnya. Jadi pada fasa amanah yang akan menjurus kepada kekuatan dalaman, yakni kekuatan hati yang yakin bahawasanya yang ada hanya Allah, akan memiliki kejayaan luaran. Sehingga Allah mengadakan kejayaan satu demi satu, satu demi satu. Dan kejayaan yang dibina dengan keimanan yang benar, kejayaan itu bukan sekadar di dunia, bawa dia sampai ke syurga. Sebab tu kalau kita bincangkan hakikat kehidupan di maslian, tak ada satu pun barang dunia yang tak boleh bawa balik ke akhirat. Tak ada. Semua bawa balik. Kalau orang tanya, duit tak boleh bawa mati, siapa kata? Siapa kata dia tak boleh mati? Siapa yang ada duit, jangan mati dulu. Pastikan duit tu jadi pahala. Itu ayat dia. Sebab semua yang ada pada dunia yang kita Allah adakan, sebab kita kan ada sendiri, Allah adakan dan akan ditanya. Lebih baik tak ada kan? Lebih baik tak ada. Tapi dah Allah adakan, kena tanggungjawab lah. Sebab tu hati-hati. Jangan ingat ada tu seronok tak. Semua ditanya. Ada rumah ditanya, ada kereta ditanya, harta lagi lah. Rumah kita dan semua hal perihal harta, tanya 2 kali. Tanya 2 kali. Macam mana dapat, macam mana pergi. Selain daripada harta, sekali tanya, apa tanggungjawab kita pada perkara itu. Contoh anak, apa tanggungjawab kita pada anak, apa tanggungjawab kita pada isteri, apa tanggungjawab kita pada perkara yang Allah telah taklifkan. Tapi pada harta, 2 kali. 2 kali Allah tanya. Macam mana dapat, macam mana pergi. Itu dia. Jadi mana kata kejayaan yang terbina dengan kefahaman yang benar, lalu Allah adakan dia bersiap sedia. Maka timbullah satu sifat yang panggil akhlak terpuji. Dia akan datang satu sifat yang terpuji. Sebab dia faham yang ada tu semua Allah adakan. Jadi dia hanya berusaha, kemudian Allah adakan. Apa yang jadi pada diri dia? Merendah diri, maksudnya. Dia takkan tengok orang rasa macam, tengok orang susah sebagai contoh, kita boleh senang. Tengok adik-beradik lah, senang cerita kan. Adik-beradik kita 8 orang. Kita Allah bagi kelebihan senang. Adik kita ni ialah bukan tak buat tapi tak menjadi. Kita pun pandang semacam, kau ni kan usaha macam mana kau buat? Oh boy, sedang minta ke aku, ingat aku cop duit. Marah kawan. Padahal Allah dah lebihkan dia. Allah adakan dia tu lebih untuk tolong yang tak ada. Ingat kawan tu tak berusaha. Ingat orang susah tepi jalan meniaga tu tak berusaha. Jangan ingat kita je usaha kuat. Ada lebih kuat usaha daripada kita. Ngangkut barang tuan-tuan, pergi Gua Iraq ke tengok, dia punya angkut peti ais tu macam gini, dia angkut naik atas tu.
Ada peti ais gua Hira tu. Ada Maggi cup macam-macam nama lah kat atas tu. Sekali dia pikul macam itu, kita baru sekali naik dah. Mereka selambur dah. Turun naik macam itu. Oh, itu nama kerja kuat. Kerja kuat, bukan kerja kuat lagi dah. Tak tahu nak apa kata kerja dah tu. Angkat batu, pikul batu ada, pikul kayu ada. Allah. Nampak? Kita pikul tanggungjawab Ustaz tu jadi lebih sikit. Duduk goyang-goyang kursi sikit kan. Berkerut sikit dapat 10% katanya. Yalah pikul juga kan. Tapi mana kata orang pula tengok tu, dia goyang-goyang kursi tu. Ingat goyang-goyang tu tak berat. Mikir kan. Nak mengatur strategi kumpulan, nak mengatur strategi semua, tak senang juga. Tadi masuk kata, kalaulah dia lihat bahawasanya yang ada itu bukan atas dirinya semata-mata, maka dia akan membentuk akhlak yang terpuji. Jadi fasa amanah ni membentuk kita lebih mendalami tentang bagaimana nak membina satu tindakan yang baik ataupun akhlak terpuji. Walaupun perbahasan keseluruhan hakikat kehidupan ni adalah tentang akhlak Rasulullah SAW. Sidik, amanah, fatonah, tabligh, soft. Namun pengkhususan akhlak tu akan kita perjelaskan pada fasa amanah, fasa yang kita sedang bincang sekarang. Baik. Dalam surah Al-Jin ayat 16, di sini jemaah sekalian satu ketetapan Allah. Ini ketetapan Allah kata apa? Wa allaw istaqamu 'ala tariqah, dan bahawa sesungguhnya kalau mereka manusia dan jin itu berlaku lurus di atas jalan yang betul, yakni Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa, nescaya kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama turunkan kepada mereka air hujan yang lebat. Surah Al-Jin ayat 16. Jemaah sekalian, wallahi Allah jadikan dunia ini itu bersifat senang. Mata, Allah gambarkan dunia ini mata, kesenangan, perhiasan. Tapi kesenangan yang mana? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Tipu tu macam mana? Satu, dia tertipu bahawa dia ingat dia yang mengusahakan dunia itu bagi senang. Macam mana orang tu boleh senang Tengok aku ni, itulah. Ada ni soalan benar, kisah benar soalan. Saya beramal lah, buat semua apa yang Allah suruh saya buat, tapi tengok orang yang tak buat tu lagi senang daripada saya dia buatnya. Dia nampak bahawasanya amalan dia untuk senangkan dunia. Salah mas sekalian. Yang menyenangkan dunia Allah direct. Sebab tu jangan terkejut orang yang tak solat, orang yang tak buat apa kesuruhan Allah boleh senang. Apa Ustaz? Dia kan tak buat suruhan Allah. Ya, memang dia buat suruhan Allah, tapi dia boleh senang. Sebab yang senang Allah jadikan. Habis itu istidraj. Dia akan dapat kesusahan yang amat sangat, tak di dunia, di akhirat nanti. Yang kita ni beramal. Habis apa jaminan amalan kita? Senang dunia, yang mana di dunia ni Allah tak murka kita. Itulah senang orang beriman sebenarnya. Senang dah kita ni sebab Allah tak murka. Allah senang ni. Buat apa ada harta yang banyak tapi duduk dalam kemurkaan Allah. Tapi Ustaz, kalau ada harta banyak Allah suka, lagi bagus. Itu dipanggil husnayain, dua kebaikan. Nabi Sulaiman AS Allah lantik menjadi sultan, king kepada seluruh manusia yang ada zaman tu lah, dengan jin dan syaitan. Allah lantik mulk, kerajaan, mulkan la yang bagi la adi min ba'di. Allah boleh bagi siapa-siapa. Dengan keadaan Allah redha. Tak ada Allah redha apa? Dia akan nampak segala apa yang ada ini mesti tidak lepas daripada urus takbir Allah Ta'ala. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan dia nampak dirinya hanya hamba. Hamba kepada Allah yang maha kaya. Jadi dia hanya sibuk menguruskan pembendarahan kalam atau khazanah Allah. Dia uruskan saja. Dia bagi. Dia tak berkira. Dia bagi tak nampak diri, nampak Allah. Berapa ramai orang bagi nampak diri dia. Ni aku bagi ni, ingat sikit aku bagi. Malah dalam satu kejahatan saya tulis apa ni Mas Lian, kalau Allah bagi kelebihan kesenangan harta, contoh kita jumpa orang susah, kita bagi. Biasanya orang susah cakap terima kasih. Betul lah tu. Patutnya kita terima kasih ke orang susah.
Terima kasihlah. Kalau tak Allah jadikan kamu susah, aku tak tahu duit aku ni tak ke mana pergi. Dia pun nampak Allah jadikan susah. Ya, susah tu Allah jadikan. Tapi bukan untuk kamu menyerah pada susah, menyerah pada Allah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang. Jangan sebab susah kamu buat benda yang haram. Bagi nasihat tadi. Terima kasihlah. Terima kasihlah. Nah, sebab awak harta saya jadi pahala. Wah, betul ni. Ambil ni. Sampai bila nak susah ni? Sambil cakap ni. Usaha tangga kejayaan. Dia tabur kawan tu kat situ juga. Akhirnya tak ada apa. Yang bagi pun tak ada apa-apa, yang susah pun tak ada apa-apa, senang. Sebab dia nampak apa? Masih susah pun nampak diri, senang pun nampak diri. Patutnya kita kena nampakkan kekuasaan Allah SWT. Jadi memang jemaah sekalian, Allah kata kalau kita berjaya meluruskan hati kita, fikiran dan perbuatan. Kita boleh rujuk pada rukun solat lah. Qalbi wa qawli wa fi'li. Niat qasad Allah, niat lillah. Kemudian mulut pula jaga, tidak berkata benda-benda yang memperbesarkan dunia, sebab nak besarkan Allah. Kemudian perbuatan tak melakukan benda yang haram. Semua berada dalam aturan Allah yang halal, yang Allah suka, menjauhi apa yang Allah murka. Maka Allah akan bagi sebab-sebab kemewahan. Kita boleh rujuk mas sekalian, sebenarnya Islam, cuba lihat, Allah bagi Islam tu dengan kesenangan. Azan lah. La
tukhlifun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Kita sambung sikit, kemudian kita buat kesimpulan. InsyaAllah kita berhenti kat surat 74 ni. Kita buat secara habis. Oh tak apa. Habis. Okey. Baik jemaah sekalian. Maka dalam perbahasan kalau lihat Islam ni jemaah sekalian, memang Allah berikan kesenangan. Sebagai contoh, Islam memerintah dunia jemaah sekalian sebelum kejatuhan empayar Islam. 3 Mac 1924. Start pada zaman hijrah Nabi SAW. Sehinggalah 3 Mac 1924, 1300 tahun lebih. Allah bagi memerintah dunia. Kalau buka kisah Allahumma salli ala sayyidina As-Sabah, negeri Sabah. Kisah negeri Sabah Allah rakamkan dalam Quran. Zaman Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Memang sesenang-senang Allah bagi masalah. Umat Islam ni memang Allah takdirkan sebenarnya memerintah dunia. Sebab tu akhir nanti kembali memerintah dunia. Kita ni bukan baru nak memerintah, tapi kerana kelalaian kita diperintah oleh dunia. Kita jangan takut dunia diambil oleh musuh, tapi kita takutlah dunia mengambil hati kita. Dunia orang ambil, tak apa, ambil. Tapi yang kita bimbang hati kita ditakluki oleh dunia. Dunia masuk dalam hati. Allahu Akbar. Habis. Sebab itu jemaah sekalian, kalau ikutkan sejarah buka kisah-kisah hebat, memang Islam ni memang berada pada sifatnya sendiri. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Islam tu sendiri memang akan mengangkat darjat. Memang Allah jadikan Islam untuk memerintah dunia. Betul lah sekali nanti Nabi Isa AS turun, bunuh Dajjal, kemudian akan bangkit Islam memerintah, kemudian Allah akan datangkan satu fasa orang habis, orang beriman semua habis, kemudian baru dunia dihancurkan. Ibarat macam kita nak runtuhkan satu binaan lah. Takkan kita tinggal barang berharga dalam tempat ni. Yang bagus-bagus ambil buat keluar, barang-barang mahal ambil, yang tinggal yang tak pakai sekali lagi runtuh, rak macam itu. Allah buat. Betul orang beriman. Kenapa orang tak beriman? Orang beriman tidak Allah letakkan pada kiamat yang hancur. Kiamat yang kita, setiap orang ada kiamat kecil kita, jadi mati. Kerana orang beriman dah mula ditanamkan etikad, memang dunia ini sifat dah hancur, memang habis. Jadi kita tak perlu lagi dipertontonkan kehancuran depan mata. Sebab kita dah yakin bahawa dunia bermula tiada, dah akan hancur nanti satu masa, akan dibangkitkan kembali di yaumul mahsyar. Itu orang beriman. Jadi kita terima. Sebelum dunia ni hancur, kita jadikan dia pahala. Sementara dunia ada, jadikan dia pahala. Money make pahala, bukan money make money. Dia kena ada satu stand. Orang beriman dia ada satu prinsip yang memang berlawanan. 360 reverse engineering concept. Berbeza dengan orang dunia yang memerintah dunia, masalah. Orang beriman memerintah dunia untuk dapat pahala. Sebab tu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu boleh beli tenaga Bi'ru Ruman. Mula beli share dulu 50% dengan harga RM700,000. Telaga tak besar, mana telaga? RM700,000. 10,000 dirham. Bukan bayar 10,000. Dia minta tawar berapa? Sebab Rasulullah tanya, siapa boleh bebaskan telaga ni? Syurga. Dengar syurga tu, berapa duit ada? Jalan. 12,000 dirham. 12,000 dirham. Terkejut Yahudi tu. Lagi tinggi lah tak? Kita tak, kalau buat akhirat kita tawar bagi, tak apalah, ikhlas lah katanya. Yang murah-murah dah lah katanya. Patutnya untuk akhirat tu jangan kita bagi tu betul. Jemaah sekalian. Baik. Maka hal keadaan ini Allah telah jelaskan surah Al-Jin 16, dan di situ kita akan nampak bila manusia luruskan diri dia nak membina hubungan dengan Allah ni, itulah membentuk amanah yang membentuk akhlak yang terpuji. Dan inilah tujuan Nabi diutuskan. Tidak aku diutuskan adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan amanah sangat berkait rapat dengan pembentukan akhlak manusia. Ia bermula dengan memahami kembali kedudukan hubungan dengan Allah. Hablu minallah wa hablu minan nas. Memahami proses ini akan membentuk sebuah kekuatan yang bermula daripada dalam diri, iaitu bermula dengan jiwa yang terbentuk bersumberkan akhlak yang baik. Jiwa dulu dibina. Kemudian jemaah sekalian, apabila dimulakan dengan jiwa,
kemudian dibangunkan pelan tindakan ni di bawah tu, jadi af'al, perbuatan yang kita nak buat, maka di situlah datangnya tarikan. Dipanggil buat baik dapat baik, buat jahat dapat jahat. Tu Allah telah susun tarikan, sistem kehidupan kita macam itu. Tak ada kerugian pada setiap kebaikan. Tinggal lagi orang yang buat kebaikan dengan tiada iman, dia sentiasa memikirkan hasil kebendaan. Maka kalau memikirkan hasil kebendaan, dia tak akan berlaku tarikan. Tarikan ni maksudnya sistem yang Allah telah tetapkan. Setiap kebaikan dibalas kebaikan. Takkan berlaku pada orang yang mengharapkan kebendaan pada setiap barang benda, barang kebaikan. Dia harap benda. Aku buat baik ni dapat apa? Aku buat baik orang dapat apa? Dia pecah dua, pahala-pahala juga, tapi kita kena adalah dunia juga. Dia tak fit kat situ. Dia tak syadid. Patutnya hati ni kena bulat. Ini kebaikan, aku mengharapkan ganjaran Allah Ta'ala. Dunia, macam Allah katakan tadi, uruskan. Kamu akan dapat bahagian nanti di dunia. Baik. Maka di sinilah bila dia memusatkan kefahaman dalam hati dia, bahawasanya semua yang Allah titipkan pada hidup ni adalah amanah, maka bermulalah memperbaiki hubungan dengan Allah. Dia akan memperbaiki hubungan dengan Allah. Pada peringkat ini dia ajarkan untuk memulakan tindakan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian memperlengkapkannya sebelum melebarkan kepada hubungan sesama manusia. Arti kata lain, bila dia tengok dunia ni dengan sifat yang sebenar. Apa sifat sebenar dunia? Binasa. Apa sifat sebenar dunia? Diadakan. Kemudian akan dipertanggungjawabkan. Maka datang dalam hati kesedaran. Bila datang kesedaran, maka apa yang dia akan buat? Dia akan buat dengan sedar, yang yakin bahawa setiap perbuatan yang akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Maka apa yang berlaku? Dia akan berbuat baik sesama manusia. Dia takkan berbuat buruk. Sebab setiap perbuatan akan ditanya oleh Allah SWT. Apatah lagi dengan manusia. Kalau benda pun Allah tanya, manusia yang Allah angkat sebagai ciptaan yang Allah muliakan, tiba kita buat benda-benda yang bersalahan dengan kehendak Allah, Allah akan tanya. Baik mas sekalian, maka apabila kita berjaya mendahulukan, yakni bila membangunkan hablum minallah, datang rasa sayang, hubbun, yakni sayang. Kerana apa? Kerana kita sedar bahawasanya Allah mengadakan semua yang ada pada diri kita ini. Kita ni mas sekalian, bila anak kita kan sedarnya ayah dia adakan semua, beli kereta, beli apa semua nak, datang rasa sayang. Itu sifat yang daripada manusia Allah jadikan, yang mana sepatutnya kita pun kena fahamkan anak kita dan diri kita bahawa kita ni semua yang Allah adakan. Patutnya dengan rasa sayang tu mesti kena ada. Sayang, cinta datang, hub. Sebab rasa semua Allah bagi. Itu kata amanah tu. Maka bila Allah bagi semuanya, maka kita akan dengan rasa syukur datang untuk melaksanakan segala suruhannya. Syukur, datang rasa syukur. Sebab apa? Sebab semuanya perkara yang kita ada, amalan, hatta amalan kita pun Allah adakan. Allah bagi peluang kita beramal. Jadi jemaah sekalian, insya-Allah seperti dulu setakat ni kita akan sambung pada siri lepas raya. Puasa ni kita tak ada. Jadi kita jumpa nanti lepas raya insya-Allah. Ramadan Karim in advance ni. Ramadan Karim, Allahu akram, mudah-mudahan Ramadan yang tiba nanti adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita lalui, dan berharaplah dengan sebaik-baik ganjaran insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja jemaah sekalian, mohon ampun maaf daripada saya ada kekurangan, terkasar kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aqulu qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Assalamu fi khus ila allazina amanu wa amilus shalihat. Tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.